Ramai sebenarnya orang solat macam ni. Dia nak pergi mana saya pun tak tahu. Time nak sembah Allah SWT, nak cepat je masa nak sembah Allah SWT. Sampai tomat ninah pun tak sempat. Dia buat macam ni. Waladdallin amin. Surah pun tak baca. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nampak? Allahu akbar. Tak ada tomat ninah. Okey, jadi solat dia batal bila tuan-tuan dan puan? Solat dia batal masa ni lagi. Contoh. Okey. Allahu akbar, sami Allah, batal. Terus batal. Ataupun dia tomakninah tapi tak cukup dengan sekadar subhanallah. Allahu akbar. Allah, bangun terus. Tak sempat cukup 2.5 saat ataupun sekadar subhanallah tadi. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Cepat sangat, batal juga solat tuan-tuan dan puan. Jadi kena jaga. Ni ramai yang buat ni. Ramai yang buat silap ni. Kita kena terapkan benda ni, kena ajar. Benda ni benda penting. Benda ni biasa orang buat ni. Okey? Biasa orang buat. Solat ekspres ustaz ada orang komen. Mencuri dalam solat. Ni pun Nabi, dalam hadis Nabi ada sebut. Celaka orang ni kalau dia mencuri di dalam solat. Mencuri dalam solat ni apa dia? Solat cepat lah. Solat cepat di sini maknanya solat cepat sampai tak sempat nak tamakninah. Batal solat. Jadi solat dia sia-sia saja tuan-tuan dan puan. Okey? Solat dia sia-sia. Ustaz, kalau baju sembahyang wanita yang menampakkan bentuk tubuh, contohnya bentuk kaki, batal tak solat? Tak batal. Tapi makruh dan haram kalau boleh bawa fitnah. Saya bagi contoh. Kena cover bak aurat lagi. Tiba-tiba. Kalau baju solat jadi tiba-tiba. Kena buat bengkel betul dah ni. Ustaz Wai macam mana Ustaz Wai? Saya bagi Ustaz Wai fikirlah dulu. Saya bagi Ustaz Wai fikirlah dulu macam mana. Baju renang. Orang perempuan dia suka pakai baju berenang. Baju berenang start daripada kaki sampai kepala. Nampak muka je. Yang lain semua tertutup. Yang lain semua tertutup tuan-tuan dan puan. Okey? Lepas tu dia pergi solat. Sah tak solat dia? Dia dikira tutup aurat tak? Ya, tutup aurat. Sebab apa? Cuma bentuk tubuh. Kalau dia seorang-seorang makruh, tapi kalau dia boleh menyebabkan fitnah, ada orang memandang apa itu ini, dia jadi haram. Tapi solat dia tetap sah. Okey. Jelas? Okey. Ada soalan berkenaan dengan tamakninah? Ada soalan? Okey. Dia ingat tuan-tuan dan puan. Kepala anggota besar, tangan anggota besar, punggung sebelah tangan dikira anggota besar. Tadi bergerak dua-dua belah. Okey? Sami Allahu liman hamidah. Dua-dua belah tangan walaupun bergerak bukan banyak. Tapi dia bergerak semua. Ni ramai yang buat. Dia sepatutnya macam ni tuan-tuan dan puan. Sami Allahu liman hamidah. Diam sudahlah. Jangan nak. Dia lama-lama dia jadi tabiat. Okey? Lama-lama dia jadi tabiat. Jadi susah nak hilangkan benda tersebut tuan-tuan dan puan. Sedangkan benda tersebut boleh memberi kesan pada solat kita. Boleh membatalkan solat kita. Boleh merosakkan kita. Kita buat kesalahan-kesalahan ni. Ustaz bermaksud tangan bergerak lebih dari 3 kali batal. Kalau sekali dia ada masalah. Contoh macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti. Sekali. Dia masalah di sini. Dia bukan bergerak 3 kali tuan-tuan dan puan. Dia di sini dia bergerak 6 kali. Ni. 1, 2. 2 belah. Sebelah dikira 3 kali. Sebelah lagi. Melebih dah. Daripada 3 kali. Kalau sekali tak apalah. Berhenti terus. Okey? Sami Allahu liman hamidah. Sekali. Tak apa, tak batal. Yang batalnya duduk hayung, hayung, hayung. Ingat berjoget ke? Sembah Allah ni. Okey? Kena ingat, okey? Kalau anggota yang kecil tidak ada masalah. 1 juta kali pun tak ada masalah. Anggota kecil ni apa? Hidung. Hidung. Kita buat macam ni. Kembang kepih, kembang kepih, kembang kepih, kembang kepih. Tak batal solat. Walaupun 1 juta kali. Ataupun mulut. Kita duk baca. Tak batal solat. Lidah. Tak batal solat. Telinga. Tak batal solat. Kening. Tak batal solat. Mata. Tak batal solat. Tak batal solat. Ini semua orang panggil kecil. Lidah. Tak batal solat. Jari. Garu. Tak batal solat. Yang batal solat garu macam ni. Batal. Kalau setakat macam ni, sampai tanggal kulit pun tak ada masalah. Okey? Ustaz, jika bergerak anggota besar lebih daripada 3 kali tapi bukan berturut-turut, batal tak solat Ustaz? Tak batal. Contoh, kita gatal, kita garu. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ni sampai 10 kali pun tak batal. Yang batalnya macam ni. Berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, tak batal. Okey? Okey, kalau boleh, jangan bergeraklah. Okey? Kalau boleh, jangan bergerak. Okey? Masa nak rukuk, kita angkat sikit kain. Kita batal kebergerakan kita. Okey, saya tahu. Contoh, macam saya pakai jubah. Allahu Akbar. Masa nak sujud, biasanya berlaku. Okey, sami Allahu liman hamidah. Masa nak turun pada sujud, kita gerak kain. Kita angkat sikit jubah kita. Tak batal, Tak batal. Sebab apa? Sekali je ni. Tak batal. Macam ni. Allah. Biasa kita angkat. Orang lelaki je boleh buat macam ni, Orang perempuan jangan buat macam tu. Orang perempuan batal. Tapi bukan sebab bergerakan, sebab nampak aurat. Okey? Orang lelaki. Ada masalah urat saraf. Ada satu soalan tadi Ustaz Man. Dia masalah urat saraf yang terketar-ketar. Parkinson. Yang ni tak batal solat. Contoh. Macam siapa ni, Muhammad Ali. Tahu Muhammad Ali? Tinju, Muhammad Ali tinju. Hop. Muhammad Ali tinju tu, dia last kali dia kena penyakit Parkinson. Dia solat macam mana, tuan-tuan Jaban? Dia Islam lah, Muhammad Ali. Nama Muhammad Ali kan? Dia solat macam ni. Yang tu tak batal solat. Sebab apa? Sebab bukan dia yang nak bergerak. Dia memang dah tak boleh nak handle lah. Orang panggil Parkinson ada. Ke Down syndrome. Parkinson. Okey. Tapi dia tetap wajib solat Kena ingat Ustaz saya Parkinson, jadi saya tak boleh solat lah Ustaz, sebab kalau saya solat saya batal. Tak, jangan. Okey, kalau Parkinson selagi mana akal masih ada, kita tetap kena solat. Ustaz ulang balik kalau nak sujud lipat kain. Lepas tu kalau buat banyak kali batal ke? Dia macam ni, sujud lipat kain. Ada yang nak tahu sujud lipat kain macam ni? Nak suruh saya ulang Azhar? Okey, tengok sini. Ustaz memang pandai berlakon. Terima kasih Ustazah Siti Fatimah Noh. Okey, tengok sini. Nak turun, biasanya kalau kita pakai, orang jenis orang pakai jubah ketat apabila dia pakai jubah ketat, dia nak sujud jadi tak selesa. Jadi dia gerak, dia angkat kain dia. Dia angkat macam ni. Dia angkat, Allahu Akbar. Tak ada masalah. Yang masalahnya ni dah angkat macam ni. Ni bukan angkat dah ni main-main angkat ni. Yang ni batal. Lebih daripada 3 kali. Kalau setakat angkat macam ni, lepas tu dia turun sujud, tidak ada masalah. Okey? Bagi wanita pun tak ada masalah. Kalau wanita tu pakai macam saya. Dia pakai macam mana? Dia pakai seluar menutup aurat, dia pakai stokin, lepas tu dia nak angkat sikit jubah dia masa nak sujud pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau yang tak pakai apa-apa kat dalam tu, jangan buatlah. Batal solat, mendedahkan aurat. Ni ingat. Okey? Imam baca cepat, dia rukuk, kita tak sempat habis baca Fatihah. Dia iktidal. Macam mana Ustaz? Kalau imam baca cepat, saya dah bagi tahu tadi. Kita diuzurkan sampai 3 rukun. Okey? Okey. Ni. Saya nak tengok tuan-tuan dan encik puan faham ke tak ni. Terbaik Ustaz, ramai dari negara Singapura turut bersama, ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Itulah yang saya inginkan. Okey? Sekarang tengok soalan. Okey, bagi soalan nombor 15. Saya bagi soalan ni seminit. Tuan-tuan dan encik puan baca soalan terus jawab dalam masa seminit. Bukan baca dalam masa seminit lepas tu baru nak jawab, bukan. Okey? Dalam masa seminit tu tuan-tuan dia kena jawab, okey? Bagi air, kursi. Apa jaga? Boleh bagi air. Air boleh. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاد المختار الظلم وحلا في مولده النظم Okey. Bibir. Okey, ada saya tengok jawapan ni banyak. Mulut, telinga, hidung. Bibir, hidung, lidah. Lidah, mata, jari. Banyak lagi. Telinga, lidah, mata, hidung, telinga. Telinga, mata, hidung. Ustaz, kalau kita terbaca ayat sujud ketika rokok batal tak sembahyang? Tak batal.
Jari, telinga, hidung, mata, telinga, hidung. Anggota kecil seperti jari, bibir, mata, kening, telinga, hidung. Anggota yang tidak batal solat, mata, telinga, hidung. Lidah, mulut, mata, telinga dan hidung. Masya Allah, ramai ni. Saya tengok jawapannya boleh dikatakan semua tepat. Maknanya, apa yang saya bagi tahu masuk dalam hati tuan-tuan dan cikgu-puan. Jadi, sebenarnya macam ni tuan-tuan dan cikgu-puan. Saya cerita tadi tentang anggota yang tidak membatalkan solat. 3 perkara tadi. Tidak membatalkan solat apabila kita bergerak lebih daripada 3 kali. Tapi kena ingat tuan-tuan dan cikgu-puan. Walaupun tidak membatalkan solat, kita tak boleh nak main-main bergerak je. Contoh, tengah solat, duk main je. Bismillahirrahmanirrahim. Duk main angkat kening. Lepas tu duk main kenyit mata. Kita kena ingat, kalau bermain-main dalam solat, batal solat. Bukan sebab bergerak, tetapi sebab kita berniat bermain-main dalam solat, solat kita boleh batal. Jadi kena ingat, tuan-tuan dan cikgu-puan. Okey? Okey, jari kaki, jari tangan, mata, kedip berkali tidak membatalkan solat anggota kecil. Anggota kecil, hidung, mata, bibir. Lagi scroll lagi bawah tengok. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua masuk. Okey. Habis Terima kasih yang menjawab soalan. Saya baca semua, cuma saya tak bagi tahu je saya baca semua. Okey? Saya tengok boleh dikatakan semua betul dan tepat. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan dan cikgu-puan. Perut jari kaki tidak dilipat semasa sujud. Masya Allah, tabarakallah. Ramai orang buat silap tentang perkara ni tuan-tuan dan cikgu-puan. Ini antara benda yang penting yang saya nak share ni tuan-tuan dan cikgu-puan. Ramai orang buat silap masa sujud. Perut kaki tidak dilipat ataupun perut jari kaki tidak dirapatkan semasa solat. Solat boleh batal. Bukan main-main tuan-tuan dan cikgu-puan. Tapi berapa ramai orang tak tahu tentang benda ni? Bukti dia apa? Ramai saya tengok buat salah. Masa saya pergi solat di mall, masa saya solat di masjid. Kalau saya duduk belakang lah, saya nampak ramai orang buat silap tentang perkara ni. Sebab apa? Sebab dia orang tak tahu tuan-tuan dan cikgu-puan. Dia orang tak tahu sebenarnya. Dia orang tak tahu bahawa benda ni, perkara ni boleh membatalkan solat dia orang. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan dan cikgu-puan. Tuan-tuan dan cikgu-puan perhatikan. Yang biasa orang buat. Boleh? Saya membelakangi anda sekejap Okey. Sebab saya nak tunjuk kaki saya. Ni. Jelas Ustaz Adi? Boleh tunjuk dengan jelas Ni. Batal solat tuan-tuan dan cikgu-puan. Batal. Kaki duduk macam ni, batal. Model ke? Boleh model. Kalau boleh model tak payah pakai stocking. Mudah nak tunjuk, jelas. Okey. Tengok. Kita panggil model kita. Ustaz Uwais Korni. Dia akan tunjuk. Okey. Sujud Ustaz Uwais. Sujud. Saya akan tunjuk yang salah. Yang orang biasa buat yang salah. Okey. Kaki dia angkat Ustaz Wais. Ni. Ini yang salah. Ni yang salah. Ni. Boleh kamera sini. Kamera sini. Okey. Batal solat kaki duduk dalam keadaan begini tuan-tuan dan cikgu-puan. Ataupun macam ni. Dia angkat juga ni. Sikit je. Macam tu. Rapat-rapat aja. Ni pun batal solat juga tuan-tuan dan cikgu-puan. Okey? Dia yang tak batalnya macam ni. Ni paling minimum lah, paling minimum macam ni. Paling minimum. Angkat sikit. Ni paling minimum ni. Maknanya perut jari kaki, ibu jari ni rapat sikit. Ni paling minimum yang sah solat. Yang cara paling betulnya macam ni. Ni cara paling betul. Ni cara paling betul dan cara paling tepat. Paling minimum masih sah lagi macam ni. Masih sah lagi. Kerana masih lagi perut jari ibu jari kaki rapat. Okey. Satu jari je. Okey. Ni. Ni. Minimum sah lagi macam ni. Yang ni tak sah. Yang ni tak sah. Yang ni tak sah. Kalau lipat sikit Ustaz Wai. Macam ni. Yang paling sempurna. Ni sah. Okey, boleh bangun Ustaz Wai. Terima kasih. Okey, nampak jelas tak? Supporting Ustaz Wai jadi model malam ni. Kalau orang perempuan pun kena, orang perempuan pun kena macam tu. Sama sahaja. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kaki mesti dilipat. Ibu jari kaki ni. Perut jari kaki. Paling-paling kurang satu jari pun tak apa dah tuan-tuan dan cikgu-puan. Satu jari. Tak kira lah. Kalau bukan ibu jari kaki pun tak ada masalah. Janji satu jari tu perut dia rapat. Dah okey dah tuan-tuan dan cikgu-puan.
Jangan ibu jari kaki ni tak rapat. Batal solat. Tapi ramai orang buat. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu. Ustaz, solat subuh terlupa baca kunut. Baru nak sujud tu tak jadi. Cepat-cepat berdiri semula, baca batal tak solat. Ni antara soalan-soalan yang tidak ada kaitan dengan topik pada malam ni. Okey. Terlupa baca kunut, baru nak sujud. Baru nak sujud. Kita bangun balik, tak batal. Panggil, dah nak dekat sujud, kita bangun, batal. Tapi kalau baru ustaz, dah break. Break, angkat. Tak batal. Jangan lah. Contoh, nak bagi contoh. Dia ada sound effect dia. Okey? Duduk antara dua sujud, cara betul macam mana Ustaz? Okey, duduk antara dua sujud. Mari Ustaz Afi. Ni. Buka stocking. Okey. Dia duduk antara dua sujud, tuan-tuan dan puan. Okey, cuba Ustaz Afi duduk antara dua sujud. Okey. Ni Ustaz Afi. Ustaz Afi pun ada dengan kita hari ni. Kembar saya. Tapi saya handsome. Okey. Boleh mat datang sini kamera. Okey. Ini yang cara yang paling betul lah. Tapi sebenarnya, duduk antara dua sujud, kedudukan kaki. Cuba tegakkan sikit kaki belakang Ustaz Afi. Yang ni tegakkan. Yang ni. Okey, ni cara yang paling betul dan tepat. Macam ni, cara duduk. Tapi ni tak wajib. Dia tak sama macam sujud. Sujud wajib. Dan sujud membatalkan solat kalau tak rapat ibu jari, perut jari kaki. Tapi dalam duduk antara dua sujud, dia tidak wajib. Cuba duduk macam yang tak macam ni. Duduklah. Duduk macam ni. Contoh, Ustaz Hafiz duduk macam ni. Sah solat. Tidak ada masalah. Ataupun dia duduk tindang kaki macam ni Ustaz Hafiz. Sah solat. Sah solat, tidak ada masalah. Ataupun macam mana lagi Ustaz Hafiz tunjuk. Cara lain lagi. Tindang dua kaki. Okey, macam ni pun sah solat. Okey, cuma tak tepat lah. Kurang pahala sunat lah. Ataupun tindang sampai tinggi Ustaz Hafiz. Ya, ada orang buat sampai tinggi kaki. Ni tindang macam ni. Bukan macam tu. Tapak kaki sama tapak kaki. Tinggi. Atas lagi. Macam ni Ustaz Hafiz. Dia macam ni tapi tinggi. Ni. Macam ni. Yang ni pun masih sah. Okey. Macam ni. Macam ni. Boleh. Macam ni pun masih sah. Dia dikira duduk. Okey. Macam mana? Duduk. Macam ni. Boleh. Dia masalah, dia orang panggil dalam keadaan duduk. Mesti dalam keadaan duduk. Kalau orang tengok, orang nampak duduk ke orang nampak berdiri? Kalau ni orang nampak berdiri ke orang nampak duduk? Orang nampak berlutut Berlutut ni dalam kategori duduk ke? Macam mana? Okey. Kita tengok sendiri. Tengok. Tapi jangan buatlah macam tu Ustaz Hafiz. Duduk punggung. Punggung rapat. Okey. Jadi, cara yang paling sempurna, kaki. Tegakkan. Kaki tegakkan macam tu. Okey. Kaki tegakkan. Itu cara yang paling sempurna. Tapi kalau kita duduk dengan cara yang lain, kaki berlipat macam ni ke apa itu ini, semuanya sah solat. Cuma itu adalah kedudukan yang tidak sempurna. Jadi kurang pahala lah macam tu. Okey. Okey, beres. Terima kasih Ustaz Hafiz. Bukankah punggung tak boleh cecah lantai ke Ustaz? Punggung mesti. Ya betul, tapi tak wajib. Faham? Yang sunatnya punggung tak cecah lantai. Kalau punggung cecah lantai, dia tidak membatalkan solat. Okey. Ustaz, kalau boleh saya tahu yang solat saya tidak sempurna, kena ganti balik ke? Kalau kita ingatlah solat-solat yang kita buat tu ada, kita buat perkara yang membatalkan solat, maka kena ulanglah. Macam tu. Ustaz, macam mana makmum yang tak dengar imam baca slow ketika bangkit dari sujud? Makmum bangkit dulu, lepas tu baru perasan sujud semula. Sah kau solat makmum. Dia macam ni, apabila kita kalau kita ni soalan bukan dalam perbahasan kita juga. Kita ingat imam dah bangun, kita bangun. Contoh, imam sujud pertama. Kita pun bangun. Allahu Akbar, tengok imam tak bangun lagi. Okey, imam tak bangun lagi. Ni saya bagi contoh lah. Imam tak bangun lagi. Adakah kita kena sujud balik? Tak payah. Kita tunggu je imam. Tunggu je imam bangun, lepas tu baru kita ikut. Sebab dia mendahului imam tidak membatalkan solat. Kecuali apabila mendahului lebih daripada 2 rukun. Mendahului imam lebih daripada 2 rukun, barulah dia membatalkan solat. Okey. Ustaz boleh tunjuk kaki semasa duduk tahiyat akhir. Siapa pula nak masuk ni?
Ustaz aja buat kerja. Cara duduk tahiyat awal tadi yang Ustaz Afi tunjuk tadi, nama dia iftirash. Boleh komen dekat ruang komen. Cara yang Ustaz Afi duduk. Duduk tahiyat awal. Sini dulu Ustaz Adri, sini dulu. Cara yang Ustaz Afi duduk tadi, orang panggil duduk iftirash. Iftirash ni dia duduk macam tahiyat awal dan juga duduk macam duduk antara dua sujud. Jadi duduk tahiyat akhir yang Ustaz Awaz akan tunjuk sekejap lagi, ini orang panggil duduk tawarruk. Jadi boleh saya tulis kejap Okey. Okey. Duduk tahiyat awal dipanggil iftirash. Semula. Iftirash. Ni orang panggil duduk tahiyat awal macam Ustaz Hafiz tunjuk tadi. Okey. Duduk tahiyat akhir orang panggil tawarruk. Okey, saya nak tuan-tuan dan cikgu tulis dekat nota dan juga tulis dekat ruangan komen. Okey. Ni orang panggil duduk tahiyat akhir. Okey, Ustaz Wais boleh tunjuk. Cuma saya nak suruh tahu bezakan antara dua tu. Nama. Okey. Okey, tengok Ustaz Wais Okey. Ni. Duduk tahiyat akhir yang sempurna, kaki kiri tapak kaki kiri, tengok ni. Okey. Ni. Buka sokin. Boleh juga nak buka. Nampak jari. Boleh. Okey. Nampak ni? Kaki ni, kaki kiri. Okey. Kaki kiri dia duduk bawah betis. Bawah kenting. Kenting. Okey. Kaki kanan ditegakkan. Kalau boleh cuba tegakkan. Boleh tegakkan lagi. Nak cuba yang paling macam tu. Okay. Itu yang paling sempurna. Ni yang paling sempurna, tegak. Dan jari ni semua dilipat. Tegak. Okey macam ni. Okey. Ni pun bukan wajib sunat. Kena ingat bukan wajib sunat. Kalau contoh ada orang solat macam ni, solat dia tetap sah. Okey. Kalau dia solat macam ni, solat dia tetap sah. Tapi kurang pahala lah. Macam tu. Itu cara yang sempurna. Okey? Itu cara yang sempurna ditegakkan. Itu orang panggil duduk tawarruk. Kalau dalam tahiyat akhir, dia duduk iftirash. Ustaz Was, tu cuba duduk iftirash. Dalam tahiyat akhir, dia duduk iftirash. Solat tetap sah. Cuma, tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat duduk tawarruk dalam tahiyat akhir. Macam tu saja. Solat tetap sah. Okey? Dapat nampak dengan jelas insya-Allah. Kita nak satu lagi masalah. Ustaz Awais cakap tadi ada dua, bukan dua, satu lagi. Satu lagi masalah yang saya kira sangat penting yang banyak berlaku kepada wanita-wanita di luar sana. Apakah dia masalah tersebut tuan-tuan dan cik-puan? Masalah tersebut Safwat boleh ola. Tu. Okey. Okey. Mana ni? Okey. Dahi tertutup semasa sujud. Okey, ambil perhatian tuan-tuan dan cikgu. Dahi tertutup semasa sujud. Okey, antara syarat sah solat, antara perkara yang boleh membatalkan solat juga, dahi kita tertutup semasa sujud. Dahi kita tertutup semasa sujud. Saya nak tuan-tuan dan cikgu tulis macam ni. Dahi tertutup semasa sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Ustaz Adri. Ustaz Adri ni memang faham jiwa raga ni. Okey, ni saya nak bagi contoh ni. Tak apa, saya letak sini dulu. Okey. Dahi tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Okey. Apabila dahi tertutup tuan-tuan dan cikgu-puan, keseluruhannya maka solat seseorang itu batal. Okey. Tuan-tuan dan cikgu-puan, boleh ambil perhatian, saya bagi contoh orang lelaki dulu. Dahi tertutup semasa sujud. Macam ni. Dia pakai songkok. Ada orang lelaki tak pandai pakai songkok. Ada orang lelaki tak pandai macam ni. Dia tutup dahi dia. Saya pun tak tahu dia belajar dekat mana. Tapi mungkin stylo kot. Jadi masa dia sujud tadi, Allahu Akbar.
Dia sujud atas kopiah. Dia sujud atas apa? Atas kopiah. Macam ni. Batal solat, tuan-tuan dan puan. Sujud atas kopiah, batal solat. Ataupun orang perempuan. Orang perempuan biasa dia buat salah macam mana, tuan-tuan dan puan. Orang perempuan kan dia pakai telekung. Ada setengah orang tak tahulah dia belajar tutup aurat macam mana, dia pakai telekung macam ni. Dia cakap ni dahi ni kena tutup ni. Sebab orang lelaki yang miang-miang dia suka tengok dahi perempuan yang licin. Jadi dia itu memang boleh tutup dahi kalau tak solat, tuan-tuan dan cikgu. Tapi kalau solat tak boleh tutup dahi. Kalau solat tak boleh tutup dahi. Kepala kena tutup. Ni dia tutup macam ni. Dia duduk sujud atas telekung dia. Dia sujud. Allahu Akbar, sujud atas telekung. Batal solat. Ini satu keadaan. Dia ada lagi satu keadaan, tuan-tuan dan cikgu. Orang perempuan ni, masa dia nak sujud, kain telekung dia pergi ke depan. Kain telekung, kain nak sujud tu, Allah. Berat dia sujud atas tu. Sujud atas kain telekung dia. Batal solat, tuan-tuan dan cikgu. Sebab apa? Kita tak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Benda tu duduk atas badan kita dan bergerak. Kita bergerak, dia pun bergerak. Kita berdiri, dia pun ikut berdiri. Kita duduk, dia ikut duduk. Tu makna bergerak dengan sebab pergerakan kita, tuan-tuan dan cikgu. Okey. Jadi, tapi kalau benda ni tak duduk dengan kita, duduk dekat depan kita, bukan duduk dekat badan kita dan tak bergerak dengan pergerakan kita, tak ada masalah. Sujud. Sah. Tidak ada masalah. Yang batalnya apabila dia duduk dekat badan kita dan bergerak dengan sebab pergerakan kita. Batal solat kita. Jadi hati-hati, tuan-tuan dan cikgu. Hari tu ada orang tanya saya soalan. Dia cakap, masalah lah ustaz, kadang-kadang kain tudung kami ni labuh, telekung sembahyang kami ni labuh. Jadi apabila labuh tu, jadi macam dia secara automatik masa kami nak sujud tu dia pergi ke depan. Masa kami nak sujud tu, dia jadi dengan automatik datang ke depan macam ni. Jadi macam mana tu ustaz? Tariklah. Macam mana tariklah? Tak batal solat. Tarik ni. Macam contoh macam ni. Dia terhampar. Masa nak sujud, tarik sikit. Tarik macam tu je. Tak batal solat. Sekali je tarik. Yang batal ni, duk tarik macam tu. Takkan kita nak tarik macam tu. Sekali je tarik. Tepuk ke? Barulah kita sujud. Jangan sujud atas telekung kita. Okey. Jadi benda ni sebenarnya ramai orang buat silap. Dia ingat sujud atas telekung ni tak ada masalah. Masalah, tuan-tuan dan cikgu. Masalah dia apa? Masalah dia batal solat. Okey? Masalah dia, solat kita boleh batal. Jadi hati-hati, tuan-tuan dan cikgu. Jadi hati-hati. Ini adalah benda besar. Okey? Ini adalah benda besar. Okey? Kalau kita buat perkara-perkara yang saya sebut tadi, semua tu akan merugikan kita. Akan merosakkan solat kita. Akan membatalkan solat kita. Saya share dengan tuan-tuan dan cikgu tadi lebih kurang 8. Berapa? 8 kesalahan. Okey, 8 kesalahan yang saya share ni, tuan-tuan dan cikgu. Saya hanya ambil benda-benda yang memang berlaku, realiti dalam kehidupan orang awam. Benda tu memang orang awam buat, tuan-tuan dan cikgu. Benda ni semua boleh membatalkan solat. Dan saya cerita tadi, saya cuba ringkaskan sebaik yang mungkin. Kalau saya nak cerita betul-betul, tuan-tuan dan cikgu, mungkin 2 perkara je dalam masa 2 jam. 2 ke 3 perkara je, tuan-tuan dan cikgu. Tapi saya dah ringkas, saya ambil poin-poin tempat-tempat yang betul-betul berlaku, yang betul-betul merosakkan solat. Okey. Jadi kalau siapa yang join seminar ni, saya nak bagi ibu percuma 99 lagi, tuan-tuan dan cikgu. Sebab sebenarnya saya dah tulis benda ni, 99 kesalahan yang boleh membatalkan solat dan juga boleh mengurangkan pahala solat kita. Jadi siapa yang join malam ni, dalam masa 24 jam, insya-Allah dia akan dapat e-book ni secara percuma. Jadi 8 kita dah cover, jadi baki lebih kurang 91 lagi. 91 lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita dan juga boleh mengurangkan pahala solat kita, tuan-tuan dan cikgu. Okey? Jadi kalau anda rasa benda ni satu benda yang sangat besar bagi anda, anda rasa benda ni benda yang sangat penting bagi anda rasa sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan benda perkara main-main, anda akan serius tentang perkara ni. Anda akan serius. Anda akan cuba belajar. Anda akan cuba memahami perkara ni.
Supaya apa? Supaya kita dapat menyembah Allah dengan lebih baik lagi. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni benda besar, tahu tak tuan-tuan dan puan? Nak tahu besar tak besar tuan-tuan dan puan? Sembahyang ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak mewajibkan kepada hamba dia suruh sembahyang, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala jemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrajkan dan dimi'rajkan ataupun diurujkan. Isra' dan di Mi'raj. Isra' dan di Mi'rajkan, diurujkan daripada Mekah hingga ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil apa dia? Sembahyang, tuan-tuan dan puan. Nak kata besarnya sembahyang ni, sebab sembahyang inilah Nabi kata yang membezakan antara orang tu Islam ataupun kafir. Besar. Amalan lain Allah Subhanahu Wa Taala bagi melalui perantaraan Jibril. Puasa perantaraan Jibril dan amal ibadah yang lain semua perantaraan Jibril. Tapi solat ni Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi sendiri, bagi sendiri dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata perkara ni besar, dan perkara ini jugalah membezakan antara kita dengan orang kafir. Tapi kalau kita solat tak betul, tuan-tuan dan puan, solat kita tak sah, solat kita batal, maka benda tu merugikan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan serius, kalau tuan-tuan dan puan betul ingin berubah, ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang lebih yakin lagi, confident lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh join bengkel ini, insya-Allah. Okey?